Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Omar Didik. Okey, hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 2 dalam bab 2.1 lah, iaitu teknologi pembuatan. Okey, dalam bab 2.1 ni kita dah habiskan semua subtopik lah, daripada subtopik pertama sampai ke subtopik yang terakhir, iaitu subtopik 10. Okey, hari ni kita akan buat latihan pengukuhan. Boleh buka muka surat 41 dalam buku teks RBT tingkatan 2. Okey, sebelum kita buat latihan pengukuhan, kita revise balik apa yang kita dah belajar daripada subtopik pertama sampai ke subtopik 10. Okey, kita dah belajar mengenal pasti teknologi pembuatan. Kita ada dua jenis kan? Ada konvensional, ada moden. Konvensional tu kita menggunakan kaedah guna tenaga tangan. Okey, kalau moden tu kita gunakan tenaga mesin ataupun elektrik lah. Lepas tu kita dah tahu konvensional ni macam mana. Konvensional ni menggunakan skru guna pemutar skru. Kalau moden kita menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Okey, kita dah tahu beza macam mana konvensional ni dan juga moden. Okey, dari segi masa, dari segi kos, semua ada perbezaan dia. Okey, kita pernah belajar macam mana kita nak buat bina 3D ni. Kita dah tahu macam mana kita nak buat lakaran. Lakaran tu kena ada maklumat apa, kena ada saiz, kena ada material apa kita guna, kita ada warna apa yang kita pakai. Dan kita dah menganalisis lakaran kita dan juga kita dah buat model. Okey, kita dah buat model tu, saya dah ajar dua kaedah, iaitu konvensional dan moden. Konvensional kita buat secara acuan. Kita guna resin proxy kan. Lepas tu kita guna juga pen 3D. Okey, lepas tu kemasan model juga saya dah ajar macam mana kita nak guna electroplating. Okey, electroplating tu kita nak sadur kita punya bahagian luar objek kita tu menggunakan kuprum ke emas dan sebagainya. Dan juga kita dah menilai model kita menggunakan jadual lah. So kita kena tahu apa yang perlu kita tambah baik, apa yang perlu kita ubah, apa kecacatan pada kita punya produk, dan juga kita dah menjana idea daripada produk kita tu yang biasa dan kita pelbagaikan produk kita tu. Kita rumusan apa yang kita dah belajar topik 2.1 lah, iaitu teknologi pembuatan. Okey, sekarang bila kita dah dengar rumusan sikit, kita dah belajar daripada subtopik pertama sampai subtopik akhir. Okey, sekarang kita dah tiba masanya untuk buat pengukuhan minda, nak test kita ni faham ke tak daripada apa yang kita dah belajar topik 2.1. Okey, kita tengok pada bahagian A dulu. Okey, nombor 1A dia tanya, apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pembuatan? Okey, kita tahu kan teknologi pembuatan ni kita ada dua jenis kaedah, iaitu kaedah konvensional dan juga kaedah moden. Okey, kaedah konvensional tu apa? Dia menggunakan tangan, menggunakan tenaga manusia. Kalau kaedah moden kita menggunakan mesin. Jadi, dia punya jawapan adalah satu kaedah menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan ataupun mesin. Alatan tangan ni macam penukul kan. Penukul, gergaji. Kalau mesin ni kita punya itulah drill kan. Pemutar skru tanpa wayar. Okey, B pula. Dia tanya, berikan dua contoh produk yang dihasilkan dengan menggunakan teknologi pembuatan. Okey, yang ni ada banyak sangat. Awak boleh listkan apa yang awak terfikirlah yang teknologi pembuatan ni. Okey, contohnya adalah saya tunjuk dia lah, pemutar skru tanpa wayar, gergaji elektrik. Awak pun boleh juga buat apa mesin kuih tu kan, dan sebagainya lah yang menggunakan mesin. Teknologi pembuatan wayar. Inilah contohnya, pemutar skru tanpa wayar dan gergaji elektrik. Senang nak ingat kan? Awak boleh tulis yang inilah jawapannya. Okey, seterusnya nombor 2 dia tanya, berikan 3 proses yang terdapat dalam pembinaan sesuatu produk tempatan. Okey, tak kisahlah produk apa yang kita buat, mesti ada proses-proses ni. Proses dia apa? Proses adalah mengukur dan menanda. Contoh awak gunakan kayu kan, awak punya produk tu. So daripada kayu tu awak ukur dan tanda bahagian-bahagian mana yang awak nak. Okey, kalau awak tak ukur dulu, tak tanda dulu, macam mana awak nak tahu kan saiz yang tepat yang awak nak. Okey, seterusnya adalah memotong. Of course, lepas kita dah tanda, kita dah ukur, kita dah ambil saiz ketepatan yang kita nak, kita kena potong mengikut saiz produk kita lah. Dan seterusnya, langkah ketiga, kita kena buat proses kemasan. Okey, proses kemasan ni saya dah ajar macam-macam cara kan. Kita boleh cat, kita boleh spray, kita boleh letak pelekat dan juga kita boleh gunakan kaedah electroplating.
Okey, seterusnya kita tengok pada soalan yang ketiga. Okey, soalan ketiga ni dia kata lengkapkan rajah satu di bawah ini dengan bahan tuangan yang betul. Okey, bahan tuangan kita ada dua jenis lah. Satu jenis panas dan satu jenis sejuk. Okey, kita dah belajar kan dua-dua ni. Okey, yang pertama panas ni kita menggunakan kaedah peleburan ataupun tuangan. Kita panaskan dia, leburkan dia, cairkan dia, baru kita boleh guna kita punya bahan tuangan tu. Contohnya kita boleh leburkan logam ataupun timah, aluminium ataupun emas. Mana-mana pun boleh. Empat-empat jawapan ni mana-mana pun boleh. Emas, kuprum, lagi tembaga. Banyak lagi lah yang boleh kita cairkan dan menjadikan bentuk cecair. So kita boleh jadikan bahan tuangan yang panas. Jadi untuk bahan tuangan yang sejuk pula, saya dah ajarkan. Saya dah terangkan. Okey, yang pertama adalah plaster of Paris. Plaster of Paris ni kita boleh juga guna dalam bahagian medical lah. Yang contoh awak patah tangan kan, kena simen. Itulah, ni lah bahan dia. Plaster of Paris. Kita boleh juga guna POP ni untuk kita punya bahan tuangan sejuk lah. Kita nak buat model 3D kan. Dan kita guna resin epoxy, resin hardener kan. Kita campur dua-dua bahan ni jadikan model 3D. Okey, ni saya dah terangkan lebih terperinci lah pada pembelajaran yang lepas. Boleh tengok balik lah video. Okey, jadi kita teruskan pada soalan nombor 4. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, model apa dihasilkan untuk melihat rupa bentuk sebenar sesuatu produk? Okey, B. Model apa dihasilkan untuk melihat kefungsian beberapa bahagian produk? Okey, awak gariskan, awak highlightkan kefungsian dengan melihat rupa bentuk. Okey, kita dah belajar dua jenis kan model. Dua jenis model iaitu model statik dan juga model berfungsi. Okey, kalau kita nampak perkataan kefungsian ni, ianya adalah model berfungsi. Kalau kita nak melihat rupa bentuk sebenar yang tak ada kefungsian, tak ada pergerakan, itu adalah model statik. So A model statik dan B adalah model berfungsi. Okey, kita tengok C pula. C dia kata apa merupakan bekas tuangan sesuatu bahan hendak dibentuk. Okey, apa yang kita perlu? Apakah nama bekas tuangan tu yang kita nak bentukkan model 3D kita? Contohlah kita punya nak buat bahulu. Okey, bahulu kita ada bekas kan? Bekas tu kita namakan dia apa? Kita namakan dia acuan. Okey, acuan adalah merupakan bekas tuangan sesuatu bahan yang hendak dibentuk. Contoh acuan bahulu, acuan kuih muih dan sebagainya lah. Ni kita kena, nama dia adalah acuan lah kalau bekas tuangan ni. Okey, D pula. Apa dapat melindungi permukaan produk daripada kecacatan? Okey, kita tak nak produk kita punya tu luaran tu rosak. Okey, apa yang kita kena buat? Kita kena buat kemasan. Kita nak cat ke, kita nak spray ke, ataupun kita guna kaedah electroplating. Okey, ini adalah E adalah sesuatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Ni yang saya dah ajar, cas-cas elektrik kita akan kaitkan dengan elektrostatik. Bukan electroplating tau. Electroplating tu menyalut permukaan objek kita, produk kita. Kalau elektrostatik ni menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Nama pun statik kan? So elektrostatik. Okey, kita pergi pada soalan bahagian B. Rajah 2 menunjukkan kaedah-kaedah dalam teknologi pembuatan. Okey, kita tahu kan teknologi pembuatan ni ada dua jenis kaedah, iaitu kaedah moden dan juga kaedah konvensional. Kaedah moden ni menggunakan mesin. Okey, konvensional menggunakan tangan, iaitu tenaga manusia. So ada perbezaan antara dua-dua kaedah ni. Jadi awak kena listkan, awak kena senaraikan apa perbezaan antara konvensional dan juga moden. So daripada segi masa, daripada segi kos, daripada segi hasil, daripada tenaga kerja dan semuanya awak kena senaraikan satu persatu. Awak boleh rujuk balik jadual pada muka surat 28. Dia ada jadual lah. Jadi awak boleh tulis. Okey, daripada segi aspek masa, kaedah konvensional ni mengambil masa lama untuk disiapkan berbanding kaedah moden. Kaedah moden disiapkan dengan cepat sebab menggunakan mesin. Sama juga dengan hasil. Hasil bentuk yang tidak seragam kalau menggunakan konvensional.
Tapi menggunakan moden, bentuk akan menjadi seragam antara satu sama lain. Sama juga dengan bahagian kos. Kos pembuatan konvensional lebih tinggi berbanding moden. Moden akan menjadi kos rendah sebab pengeluaran berskala besar. So apabila beli barang atau bahan dalam kuantiti yang banyak, kita akan dapat harga yang lebih murah. Sama juga dengan tenaga kerja. Kemahiran mereka bentuk tinggi untuk konvensional, tetapi untuk moden memerlukan pengenali mesin yang mahir. So maknanya dua-dua perlukan tenaga kemahiran. Maknanya konvensional ni kena reti macam mana nak potong kayu, macam mana nak guna gergaji. Tapi untuk moden ni kena pengendali mesin yang mahir lah. Kalau tak reti guna mesin pun tak boleh juga kan. Dua-dua menggunakan tenaga mahir lah. Okey, kuantiti konvensional adalah pengeluaran yang terhad sebab tenaga manusia kan. Manusia pun ada rasa letih, rasa perlu berehat. So pengeluarannya terhad lah. Kalau sehari tu boleh hasilkan produk dalam satu ataupun dua kan. Kalau untuk moden boleh mengeluarkan pengeluaran yang banyak sebab menggunakan mesin. Okey, kualiti untuk konvensional tiada piawai tertentu tetapi moden mempunyai piawai yang ditetapkan. Begitu juga dengan estetika. Nilai estetika untuk konvensional lebih tinggi berbanding moden. Moden memiliki nilai estetika yang terhad. Jadi semua jawapan ni awak kena senaraikan lah dalam untuk awak dapatkan jawapan kaedah-kaedah antara konvensional dan juga kaedah moden. Okey, itu sahaja pembelajaran kita untuk topik ni. Semoga kita berjumpa pada topik yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton.